Pada hari ini, saya ingin membentangkan isu sosial dan budaya dalam subjek falsafah. Dalam grouping saya telah memilih tajuk iaitu nafsu dujana. Kita selalu mendengarkan di radio, berita, surat khabar, ceramah dan sebagainya bahawasanya nafsu dujana ini perkara yang sangat bahaya untuk golongan-golongan remaja zaman sekarang. Isi yang pertama adalah nafsu dujana. Yang pertama, pergaulan yang sangat bebas dan juga melakukan hubungan seks luar nikah yang selalu menular di kalangan masyarakat kita. Ciri-cirinya adalah sering ataupun kerap keluar malam bersama lelaki dan perempuan tanpa menjaga batas dan pergaulan. Yang kedua, selalu bercakap ataupun berbual tentang perkara-perkara yang lucah dan negatif. Jika perkara ini tidak dapat kita cegah dari awal atau dari mula, perkara ini akan menyebabkanlah berlakunya hubungan seks luar nikah yang akan menyebabkan kes pembuangan bayi yang selalu kita dengar di kaca televisyen dan laman web sesawang. Isi yang kedua, golongan remaja pada zaman kini tidak lagi rasa segan silu dan sangat berani memaparkan tubuh mereka di laman web sosial ataupun video klip di internet. Seperti contohnya, yang pertama, meletakkan atau mengepost gambar mereka yang tidak tutup aurat sepenuhnya dan juga dengan pemakaian yang sangat ketat. Yang kedua, melakukan tarian-tarian yang sangat gairah dan pemakaian seksi. Kenapa mereka melakukan perkara-perkara ini? Kerana mereka ingin mendapatkan like yang sangat banyak. Yang kedua, mereka sanggup membuat apa saja demi menjadikan diri mereka sangat popular di laman web ataupun di internet. Perkara ini kita perlulah cegah kerana mereka melakukan ini tidak mempunyai rasa sifat yang sangat malu dan juga segan silu untuk melakukan perkara-perkara ini. Kita harus cegah. Ingat, cegah. Isi yang terakhir iaitu isi yang ketiga. Ada sesetengah golongan yang sanggup mengenakan pembayaran perkhidmatan seks atau video yang dirakam demi mencari uang ataupun duit poket sendiri. Sedangkan itu tidak ubah ibarat pelacur mencari pelanggan. Okey, saya huraikan dan saya ceritakan tentang isi yang ketiga ini. Ada yang setengah mereka yang sanggup mencari wang poket sendiri untuk menyara hidup mereka dengan merakam dan mengambil gambar tubuh mereka dan melakukan hubungan seks luar nikah dengan memberi perkhidmatan bayaran yang sangat mahal dan dijual kepada kawan-kawan mereka dan masyarakat-masyarakat di luar sana. Tidak semestinya kita melakukan pekerjaan tersebut ataupun perkara tersebut untuk menyara hidup kita diri sendiri. Banyak lagi pekerjaan yang kita boleh lakukan. Seperti contoh bisnes kecil-kecilan, melakukan bisnes online ataupun sebagainya untuk mencari wang yang sangat halal. Kenapa kita melakukan dan kita mencari duit dengan cara yang haram? Fikirkanlah. Fikir. Budaya mengikut trend semasa. Budaya ini seringkali dikaitkan dengan golongan remaja yang kian meningkat usianya. Budaya yang kita dapat lihat pada hari ini ialah budaya bermain game online seperti PUBG, Mobile Legends dan Call of Duty. Budaya golongan remaja juga selalu tertarik dengan budaya barat. Antara aplikasi yang sering menjadi perhatian ialah TikTok dan Bigo Live. Tidak dinafikan terdapat perkara yang positif pada aplikasi tersebut, tetapi lebih banyak perkara yang negatif didapati daripada aplikasi tersebut. Contohnya, menari dengan berpakaian tidak sopan untuk mendapatkan views yang banyak di media sosial, yang akhirnya menyebabkan maruah seseorang remaja itu tercemar. Budaya mengikut trend semasa ini kadang-kadang memberi impak yang negatif kepada golongan remaja sehingga
mengakibatkan mereka mengabaikan pelajaran, mengabaikan tanggungjawab mereka kepada kedua ibu bapa sehingga menyebabkan mereka lalai. Justru golongan remaja hendaklah menghadkan masa mereka dalam bermain media sosial dan mengikuti trend semasa dan akhirnya menyebabkan diri sendiri terkesan. Negara kita sinonim dengan satu masalah sosial, iaitu perselisihan faham antara kaum. Hal ini kerana terdapat beberapa kaum yang menetap di Malaysia. Antaranya ialah kaum Melayu, kaum India, kaum Cina, kaum Kadadan dan sebagainya. Antara faktor yang menyebabkan perselisihan faham antara kaum ialah berbeza agama dan budaya. Setiap kaum mengamalkan budaya dan cara hidup masing-masing. Sebagai contoh, umat Islam yang menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, manakala orang Cina pula membakar colok untuk menyempurnakan sembahyang mereka. Faktor yang kedua ialah perbezaan bahasa. Perbezaan bahasa akan menimbulkan prasangka antara kaum, di mana kaum Melayu tidak dapat memahami bahasa Cina dan India dengan yang baik, dan begitulah sebaliknya. Faktor yang ketiga ialah politik, di mana kita dapat lihat segelintir ahli politik menggunakan agenda perkauman untuk mendapat undian yang tinggi. Secara tidak langsung, api perkauman akan tercetus. Politik juga antara sebab ketidakseimbangan ekonomi dan pengagihan kuasa di negara kita. Faktor yang seterusnya ialah sistem pendidikan yang terasing, di mana setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri, seperti pelajar Melayu yang menuntut di sekolah kebangsaan Melayu, pelajar Cina pula menuntut di sekolah kebangsaan jenis Cina, dan pelajar India pula menuntut di sekolah kebangsaan India. Pelajar-pelajar ini akan menjadi pemimpin yang akan mentadbir negara pada satu hari nanti. Sekiranya pemikiran mereka hanya disogok dengan etnik mereka sahaja, sudah pasti Malaysia tidak akan berada dalam keadaan aman, di mana mereka mempunyai kepentingan politik untuk golongan mereka sahaja. Dan faktor yang terakhir ialah propaganda perkauman di media sosial. Pembangunan media sosial sejak kebelakangan ini telah memberi kesan yang kurang sihat terhadap perpaduan negara. Terdapat individu yang tidak bertanggungjawab akan mencipta situasi di mana akan mencetuskan kontroversi yang menjurus kepada perselisihan faham antara kaum. Segelintir daripada individu ini telah dibayar oleh orang-orang tertentu supaya perpecahan dan perselisihan faham antara kaum akan berlaku. Oleh itu, kita sebagai pengguna media sosial yang berhemah haruslah mengkaji terlebih dahulu berita yang kita terima. Ingat, jangan sebar kalau tidak yakin, jangan sebar kalau tahu bahawa itu